مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita dah tahu teori untuk menyebut huruf pada makhraj al-halq dan al-lisan. Kemudian hari ini kita masuk kepada asy-syafatain. Asy-syafatain. Apa syafatain? Syafun. Syafatun bibir. Syafatain dua bibir. Jadi syafatain ni dua bibir. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bibir kita ni terdapat 4 huruf yang keluar daripada bibir. Ba, ma, ba, ma, wa, fa. Kemudian 4 huruf tersebut terbagi kepada 2 bahagian khusus. Pertama, bibir bahagian bawah ditekan ke gigi kapak bahagian atas. Bibir bahagian bawah ditekan ke kapak bahagian atas, gigi kapak bahagian atas. Fa, fa, fa. Falawla afala tadhakkarun. Fa. 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 Rafif, sebut fa. 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 Bibir bahagian bawah ni ditekan ke gigi kapak bahagian atas. Fa. Fa. Dia kena sentuh gigi sikit. Fa. Bukan fa. 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 Sikit je dah sampai masuk dalam. Fa. Fa. Okey. Kemudian yang nombor 2, bibir bawah dan atas posisi rapat. Rapat. Ba, ma, wa. Ba, ma, wa. Faham? Hari ni mudah je. 4 huruf sahaja. Ba, ma, wa. Ba, ma, wa. Okey. Saya masih ingat masa saya belajar makhraj ni, guru saya, syekh saya ada pesan, dia kata, cuba kita perhatikan kepada 4 huruf ini. Ba, ma, wa, fa. Ni huruf apa? Dia bagi tahu. Jawapan dia, huruf hijaiyah. Di manakah paling banyaknya wujudnya huruf hijaiyah ini? Di dalam kalam Allah, kalam suci Allah. Faham? Di manakah tempat keluarnya suara dari kalam Allah ini? Iaitu di bahagian mulut. Maka tidaklah pantas, tidak dikata, maka tidaklah wajar apabila sesuatu tempat yang digunakan untuk membaca kalam Allah digunakan untuk perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi hikmahnya, masa kita belajar tajwid pun, kita belajar bibir kita ni digunakan untuk keluar huruf-huruf yang baik. Alangkah ruginya kita kalau menggunakan bibir kita ini untuk mengeluarkan huruf-huruf ataupun suara-suara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita diberikan kefahaman yang tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan saya, memberi peluang kepada saya untuk belajar ilmu tajwid ini, sebenarnya untuk saya faham bahawasanya setiap amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya pada makharijul huruf ini, tempat-tempat keluar huruf ini, yang keluar semua benda yang baik. Bukan keluar ghibah ataupun bawang belacan, bukan. Dia keluar huruf-huruf yang kita nak baca Al-Quran. Itulah hikmah sebenarnya yang terbesar. Masa kita belajar tajwid, kita tengok ada gambar mulut. Ada ke dalam gambar mulut tu mengumpat orang, mencaci orang, komen situ sini? Tak ada. Jadi hikmah yang terbesar, kalau kita belajar makhraj ni, kita tengok yang keluar tu yang baik-baik, maka kita usahakan kalau boleh jangan sampai keluar perkara yang kurang baik ataupun yang tak selayaknya kita keluarkan, insyaAllah. Ada 3 dah yang kita tahu teori, yang mana teori kalau tak ada praktik, maka dia tak praktikal, maka dia tak akan dapat kuasai. Macam mana kita tahu siapa kat sini yang tahu begitu lazatnya chicken McDeluxe? Yang dapat rasa adalah hanya orang yang memberi peluang kepada diri dia untuk pergi rasa. Kalau dia cuma tengok iklan lalu depan, orang komen sedap, tapi dia tak pergi usaha untuk dapatkan chicken McDeluxe tu, dia tak tahu berapa lazatnya. Begitu juga dengan ilmu yang kita pelajari ini. Kita tahu teori dia, macam mana nak sebut huruf ba, ma, wa, fa, tapi kita tak korbankan, luangkan waktu kita untuk sebut benda tu. Kita tak rasa kenikmatan dapat menyebut makhraj huruf dengan benar. Maka jangan lepaskan peluang. Selagi Allah masih beri peluang kepada kita dapat berkata-kata, kita tengok betapa ramai orang yang nak belajar tapi Allah bagi dia sumbing. Saya ada seorang kawan saya masa belajar, dia sumbing. Dia tak boleh nak sebut. Tapi dia tak pernah punting dan tak pernah tidur dalam kelas ni. Saya pun pelik. Dia ni sebut tak betul pun, tapi dia tak pernah tunjukkan yang dia ni putus asa daripada nak belajar. Kita tak tahu ganjaran dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita secara zahir kita tak dapat nak kuasai, tapi secara pengorbanan Allah tengok. So kita tak tahu yang mana Allah pilih, maka kita jangan sampai lepaskan peluang. Jangan sampai kita dah tak boleh nak bercakap, tak boleh nak berkata-kata, masa itu baru menyesal. Kenapa dulu di dunia saya tak nak belajar sungguh-sungguh, tak nak lafazkan dia dengan betul. Sebab apa? Dalam 2 minggu lepas tu ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang kita baca, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatun bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Yang terjemah dia, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan itu digandakan menjadi 10 kebaikan yang semisal dengannya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Secara automatik tadi Rafiq baca 4 huruf, ba, ma, waw, fa, dia dapat 10 ganjaran. Secara kita tak
sangka-sangka. Sebab dia huruf dalam Al-Quran ke bukan? Ya. Maka sangatlah beruntung kepada siapa yang luangkan masa. Kan memang tidak ada paksaan, tetapi siapa nak, dia usaha, dia dapat. InsyaAllah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana ighfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin فرج على المسلمين